group lain juga masuk. Okay. Dan kelas ni so ramai sikit lah. Okay, saya dah record kan? Alright. Okay, saya nak buat revision sikit pasal semalam. Saya harap semua dah sihat. Okay. Semalam tu awak tak bagi tahu saya yang awak dah lengkap second dose kan. So kalau ada side effect apa semua ke, kalau semua orang demam, saya boleh record lesson je. Awak tak perlu hadir pun. Itulah. Tak apalah. Saya harap awak semua dah sihat ataupun better daripada semalam. Okay. Lagipun topik yang kita bincang semalam tu dia tak ada banyak kira-kira pun, tak ada banyak pening kepala. Okay, penakulan logik ni dia lebih kepada common sense awak ataupun pengetahuan am. Okay, dia tak ada banyak kira-kira pun. Kira kalau soalan ni keluar dalam SPM, memang akan keluar pun. Okay, tajuk ni memang akan keluar, memang kita orang nak tolong student untuk dapatkan markah percuma. Okay, boleh dapat 2 hingga 4 markah macam tu je untuk kertas 2. Okay, so ni topik dia. Topik ni dan juga topik operasi set yang kalau saya habiskan penakulan hari ni, kita boleh masuk sikit operasi set ni dalam separuh macam tu. Okay. Operasi set ni pun senang je, tak banyak kira-kira pun. Awak kena tahu simbol-simbol yang berkaitan dengan gambar rajah van. Okay, tak apa. Lupakan dulu yang tu. Kita kita tengok dulu. Okay, apa yang kita belajar semalam. Okay, kita revise balik. Okay, yang saya ajar semalam adalah penyataan. Okay, dia bagi satu ayat. Lepas tu kita kena tentukan. Okay, ayat tu benar ataupun palsu. Okay, inilah latihan dia. Ada 6 soalan, saya jawab 3 je semalam. Yang lain ni awak boleh study sendirilah. Okay, 4, 5, 6 ni awak tentukan sama ada penyataan tu benar ataupun palsu. Okay, saya lupalah bagi recording semalam. Saya tak bagi kan. Nanti lepas kelas ni saya akan bagi recording kelas malam, kelas hari ni dan juga slide ni. Okay, so nanti awak boleh tengok dan boleh buat self revision sendiri. Okay. Alright. Okay, penyataan majmuk. Penyataan majmuk ni semalam saya dah bagi tahu kita gabungkan 2 ayat kan. Kita gabungkan 2 ayat. Kita gunakan perkataan ni. Dan ataupun atau. Okay. Untuk kita gabunglah ayat tu. Okay. Dan juga atau. Lepas tu kita kena tentukan penyataan majmuk tu benar ataupun palsu. Okay. Kalau kita nak tentukan dia, kita guna table ni. Okay. Kalau dia benar, semua benar. Okay. Ini awak kena buat latihan. Okay. Kalau awak nak bergantung kepada ni saja, table ni saja dia macam pening. Okay. So awak kena buat latihan sendiri. Alright. So boleh tengoklah nanti. Semalam pun kita dah buat latihan kan. Okay. P tu ayat 1, Q tu ayat 2. Lepas tu kita gabungkan. Okay. Kita gabungkan, kalau dia dan salah satu ni palsu, automatik dia jadi palsu. Okay. Kalau dua-dua benar dan diguna dan, okay, dia automatik benar. Okay. Kalau atau je, mana contoh atau okay, yang ni. Contoh atau ni, kalau yang ni betul, yang ni salah, dia tetap akan jadi benar. Okay. Okay, kita tengok contoh ni. Okay. 5 darab 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Sekejap. Bentuk ni tak cantik. Saya tukar jadi 5 kuasa 3. Okey. Ini benar ataupun palsu? Okey. 5 darab 5 darab 5 sama je dengan 5 kuasa 3. So, penyataan yang pertama kita adalah benar. Okey. Lepas tu, kita ada punca kuasa 2, 125 sama dengan 5. Okey. Ni awak kena tekan je kalkulator. Okay, kalau awak dapat jawapan dia betul, maksudnya penyataan itu benar. Kalau awak dapat jawapan salah, maksudnya dia palsu. Okay, sekarang tekan kalkulator, punca kuasa 2.
Punca kuasa 2, 1, 2, 5. Okay, dia tak sama dengan 5. Okay, kalau awak tekan calculator, awak dapat jawapan lain. So, pernyataan ni palsu. Okay, so bila kita gabungkan ayat 1 dan juga ayat 2 ni, okay, kita gunakan atau. Adakah dia benar ataupun palsu? Okay, so dekat sini awak kena tengok juga kalau dia guna atau, salah satu ayat tu dah benar, maka pernyataan majmuk itu adalah benar. Yes, betul Syahid. Okay, benar sebab kita guna atau. Okay, contoh kalau saya ubah dekat sini, atau ni saya buang, saya gantikan dengan dan. Okay, saya gantikan dengan dan. Sekejap, dia macam lambat sikit lah skrin tu. Okay, saya gantikan dengan dan, dia jadi palsu. Okay, betul sebab salah satu daripada ayat ni palsu. Dan kita menggunakan dan sebagai kata hubung. So, pernyataan ni dikira palsu. Kalau saya guna dan lah. Kalau saya guna atau, pernyataan majmuk ni dia jadi benar. Okay, boleh dapat yang tu. Itu pernyataan majmuk. Okay, dua ni. Sekejap lambat sikit. Okay, dua soalan ni awak boleh cuba buat sendiri. Lepas ni saya akan bagi slide dan juga recording. Okay, ini adalah contoh soalan SPM. Kenapa lambat ni skrin saya ni? Saya lag Macam main PUBG pula. Okay, ini adalah contoh soalan SPM. Okay, yang kita dah jawab semalam. So, awak boleh tengok lah. Okay, ini je type of question untuk pernyataan majmuk punya jenis soalan. Okay. Tak pun dia keluar yang lain. Kalau keluar yang ni, dia macam markah percuma lah kan. Okay. Sebenarnya ada lagi untuk kita tambah markah percuma awak tu. Kalau dia bagi implikasi. Yes, implikasi. Okay, soalan tu dia bagi yang dalam bentuk macam ni. P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika. Kata kuncinya adalah jika dan hanya jika. So, apa yang awak kena buat bila awak jumpa implikasi ni, soalan implikasi ni, jika dan hanya jika. Okay, apa yang awak perlu buat? Yang first kali dekat jawapan awak tu, kita akan ada ruang untuk implikasi 1 dan juga implikasi 2. Okay, kita tengok contoh ni. Yes, contoh ni kita ada implikasi 1 dan juga implikasi 2. So, apa yang awak kena buat jika awak dapat soalan yang macam ni? Okay. Okay, X kuasa 3 sama dengan negatif 64 jika dan hanya jika. Okay, awak nampak je perkataan ni, jika dan hanya jika. Lambat sikit lah internet. Jika dan hanya jika, awak kena tulis jika, maka, jika, maka. Tulis yang ni dulu. Okay, jika, maka, jika, maka. Okay. Lepas tu apa yang awak kena buat? Awak masukkan ayat yang pertama ke dalam ni. Lepas tu awak masukkan ayat yang kedua ke dalam maka yang pertama. Okay, jadilah ayat yang semacam ini. Okay, next step untuk implikasi 2. Apa yang awak kena buat? Awak terbalikkan sahaja, ini pergi sini dan ini pergi sini. Okay, dah dapat 2 markah. Okay, kita tengok contoh yang kita belum jawab lagi. Sini hujan lah. Dengar tak? Saya harap tak dengar lah ya. Macam mengganggu. Okay. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Okay. Punca kuasa R. Okay. Punca kuasa 2. Saya ubah dulu. Punca kuasa 2R sama dengan 15. Jika dan hanya jika R sama dengan 225. Okey, apa yang awak perlu buat? Okey, jika dan hanya jika ni kita potong dulu. Okey. Lepas tu awak tulis dekat sini jika. Lepas tu awak tulis maka. Jika. Maka. Okey, saya harap tak dengar sebab hujan lebat dah ni. Aduh. Line tersangkut-sangkut sir. Sangkut line saya. Aduh. Ya. Sebab hujan lah. Hujan dia memang kacau.
Okay, tak apalah saya teruskan. Sebab saya nak sambil-sambil record ni, record kelas. So, okay, apa yang kita buat adalah jika maka tadi, okay, lepas tu kita masukkan ayat yang pertama kan, 15. Punca kuasa 2R sama dengan 15, maka kita letak R sama dengan 225. Okay, yang tu yang pertama. Next step kita nak buat apa? Kita terbalikkan, betul. Yang belakang tu kita kedepankan dia, kita bawa dia pergi depan. Okay, jadi jika R sama dengan 225, okay, dekat belakang tu kita letak punca kuasa R sama dengan 15. Macam tu je. Dapat 2 markah. Okay, 1 markah, 1 markah. Senang kan? Ini dah soalan SPM dah ni. Sebab saya labelkan SPM tu. Saya labelkan SPM tu maksudnya ini adalah type of question dalam SPM. Okay. Okay, kita tengok yang ni pula. Dia pattern dia sama je untuk implikasi ni, semua sama. Dia akan keluarkan jika dan hanya jika. Okay. Okay, first apa yang kita kena buat? Potong dulu. Okay, jika dan hanya jika tu kita buang. Sebab kita tak nak salin pun benda tu. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita tulis jika, kita tulis maka. Jika, maka. Okay, lepas tu kita letak X lagi kecil daripada 6. Lepas tu X tambah 10 lagi kecil daripada 16. Okay. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kita terbalikkan dia. Okay, X tambah 10 lagi kecil daripada 16. Okay, lepas tu yang depan tu X lagi kecil daripada 6 kita letak belakang. Dah siap 2 markah percuma. Okay, yang lain boleh try lah. Okay, Akas. Okay, yang atas-atas ni awak boleh try soalan ni. Okay, boleh cuba sendiri nanti. Okay, senang je. Macam saya cakap, ini adalah markah percuma untuk SPM. Okay, kalau awak masuk je exam kertas 2 tu, selak terus. Cari terus soalan ni. Memang markah percuma. Okay, kita sekarang ni kita tengok akas, songsangan dan kontrapositif. Okay, macam yang saya cakap semalam. Songsangan dan kontrapositif ni dia tak famous. So, awak boleh abaikan pun. Tapi kita tak tahu. Sekarang ni kan awak punya format dah bertukar. Okay. Ini first year, tahun pertama untuk kita tukar format awak punya matematik SPM ni. So saya takut juga kalau dia keluar songsangan dan kontrapositif. Sebelum ni dia keluar akas sahaja. Okay. Untuk SPM dia keluar akas sahaja dan kita kena tentukan akas tu benar ataupun palsu. Sekarang ni format dah ubah kan. Kita tak tahu, sebab tu saya ajar juga macam mana nak cari songsangan dan kontra positif. Okay, untuk songsangan dan kontra positif ni, okay, akas songsangan kontra positif, awak refer je jadual ni. Tapi dia macam nampak serabut kan. Okay, saya dah ajar cara yang lebih senang semalam. Okay, apa yang kita kena buat? Okay, kita ambil contoh ni. Okay, kita ambil contoh ni. Sekejap saya ubah dulu. P kuasa 2. Mak tak nampak. P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lagi besar daripada kosong. Okay. Alright. Okay, yang ni. Okay, kita tengok dulu. Kita tengok akas. Okay, bila awak dapat je soalan yang macam ni. Skrin lambat. Okay, tulis je dulu jika, maka. Tulis je semua. Jika, maka. Jika, maka. Okay. Lepas tu apa yang awak kena buat? Okay, untuk akas, awak terbalikkan pernyataan ni. Okay, yang depan pergi belakang, yang belakang pergi depan. P tambah Q
P tolak Q kosong. Lagi besar daripada kosong. Maka yang depan tu bawa ke belakang. P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lagi besar sama dengan kosong. Okey, seterusnya untuk songsangan. Okey, songsangan semalam saya ajar macam mana? Saya ajar kita loncat ke atas. Kita loncat satu ke atas, maksudnya dalam songsangan kita kena tengok pernyataan. Okey, kita loncat ke atas. Untuk songsangan kita tengok pernyataan. Okey, apa yang kita kena buat adalah kita salin balik. Okey, jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2, dekat sini kita tak boleh salin semua. Kita kena tambah bukan. Okey. Okey, contohlah ayat yang sebelum ni kan saya suruh tambah saya suruh tambah bukan kan. Okey. Tapi untuk question yang macam ni, untuk soalan yang macam ni kita tak bolehlah tulis P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 bukan sama dengan kosong. Tak. Okey, kalau dia guna simbol ni, kalau dia guna simbol lagi besar, okey, lagi besar ni, okey, kita kena ubah dia jadi lawan dia. Okey, lawan untuk lagi besar adalah lagi kecil lah simbol dia. Okey, kosong. Okey, kalau untuk ayat yang biasa macam ayat yang sebelum ni saya tunjuk tu, awak tambah bukan kan? Okey, maksudnya saya suruh lawankan dia. Okey, kalau dia guna simbol lagi besar, awak gunakan simbol lebih kecil. Okey, sama juga dengan ni. Sama juga yang di belakang tu. P tambah Q. P tolak Q lagi kecil daripada kosong. Okey, tu cara jawab dia. Okey, itu untuk songsangan. Okey, macam mana pula dengan kontrapositif? Kontrapositif pun sama, kita loncat. Okey, saya tunjuk ni macam mana loncat. Kita loncat satu benda. Maksudnya kita tengok akas. Okey, untuk songsangan kita loncat tengok pernyataan, betul? Okey, untuk kontrapositif kita loncat tengok akas. Okey, kita tengok balik. Okey, P tambah Q, P tolak Q lagi besar daripada kosong. Okey, apa yang kita kena buat? Salin dulu. P tambah Q, P tolak Q. Okey, kita ubah simbol dia. Okey, sama juga kalau ayat biasa kita tambah bukan. Kalau diguna simbol kita lawankan dia jadi lagi kecil daripada kosong. Okey, sama juga dengan ini. P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lagi kecil daripada kosong. Untuk yang di belakang tu. Yes. Okey. Itu cara jawab akas, songsangan dan juga kontrapositif. Okey, ada banyak lagi ni. Ada banyak lagi latihan yang saya tunjuk ni. Okey, dekat dalam slide ni. Okey. Nanti awak boleh buat sendirilah. Okey, ada 2-3 lagi kot question yang saya belum jawab. So awak kalau ada masa awak jawab. Okey. Untuk kelas lagi satu pun, untuk grup coach Raihana, saya akan bagi dekat awak punya coach lah slide ni. Dengan link recording tu saya bagi juga. Okey. Untuk awak semua study sendiri. Okey. Jangan risau. Okey. Kita nak tengok balik hujah. Tengok balik. Kita nak tengok pula subtopik seterusnya adalah hujah. Okey, hujah ni kita ada premis 1, premis 2, lepas tu kita kena buat kesimpulan. Okey. Soalan ni dia susah sikit sebab kita kena potong sana, potong sini, okey. Dia soalan dia macam mana? Okey, soalan dia macam ni. Sama ada dia bagi premis 1, dia bagi premis 1, dia bagi kesimpulan, dia tinggalkan kosong dekat premis 2. Contohlah dia tinggalkan kosong dekat premis 2. Tak pun dia bagi premis 1, dia bagi premis 2, kesimpulan dia tak bagi, dia suruh kita isi. Yes, kita kena bina ayat. Bina ayat tu bukannya kita bina sendiri, kita kena tengok premis 1, kita tengok premis 2, kita tengok kesimpulan. Okay. Tak apa, kita tengok dulu. Okay, contoh ni. Ni type SPM lah ni. Okay, semua nombor bulat ialah nombor nyata. Okay, itu premis 1.
Lepas tu premis 2, 38 ialah nombor bulat. Kesimpulan tu 38 ialah nombor nyata. Maksudnya kita buangkan pernyataan ni. Kita buangkan pernyataan yang sama untuk premis 1 dan premis 2. Okay, kita masukkan dalam kesimpulan. 38 ialah nombor nyata. Hujah ni dia susah sikit. Awak kena buat latihan lah. Okay. Okay, kita tengok soalan ni dia tinggalkan kosong pada bahagian kesimpulan. Sekejap saya ubah dulu. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay. Okay, jika AX kuasa 2 plus BX plus C sama dengan kosong mempunyai punca nyata, maka B tukar juga, B kuasa 2 tolak 4AC lagi besar daripada kosong. Okay. Lagi besar daripada kosong. Sekejap, lambat saya punya skrin. Okay. Lepas tu, premis 2 dia bagi tahu 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2. Mempunyai punca nyata. So kita dekat sini, apa yang kita kena buat adalah kita kena potong ayat yang sama dalam premis 1 dan juga premis 2. Okay, apa yang sama dekat sini? Punca nyata kan, mempunyai punca nyata. Kita potong yang tu, lepas tu kita potong juga yang sama pada premis 2. Jadi tinggal apa? Tinggal jika kan. Ayat apa yang tinggal tu awak salin. Jika AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay. Okay, sekarang ni, sorry saya silap. Okay, sekarang ni saya nak awak tengok dekat sini. Sekejap tau. Saya silap baca. 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2 sama dengan kosong. Okey, sekarang ni saya nak awak bandingkan yang ni dengan yang ni. Okey, saya nak awak bandingkan AX kuasa 2 tambah BX plus C dengan yang ni. Okey, bentuk dia sama kan? Okey, ada X kuasa 2, dia ada X dan juga nombor. Dekat sini dia ada X kuasa 2, dia ada X dan juga nombor. Nampak tu? A, B, C tu mewakili nombor yang kat depan ni. P tu sebenarnya nombor lah. Dia gantikan sebagai P pula. Okay. Dekat sini dia tulis B. Maksudnya dekat sini, ini pun dan ini adalah benda yang sama. Sekejap. Dia tak keluar kat situ. Ini dan ini adalah benda yang sama. Okay. So apa yang awak kena buat, tulislah jika, okay, yang ni kita gantikan dengan yang ini. Yang atas tu AX kuasa 2 plus BX plus C, kita gantikan dengan 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2. Okay, tulislah. Tambah PX tolak 2. Jadi kita tak payah salin dah yang ni sebab dia benda yang sama. Kita tak payah salin yang ni dah. Lambatnya skrin. Yang tu, yang saya potong tu kita tak payah tengok dah sebab kita dah gantikan dengan yang ni. Okay. So apa yang tinggal? Okay. Apa yang tinggal? Maka B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Inilah yang tinggal. Awak kena potong yang mana yang sama, lepas tu salin balik mana yang tinggal. Okay. Tak nampak lagi kan? Okay. Kita tengok yang ni. Okay, ni lagi bersih lah kertas dia. Okay. Dia tinggalkan premis 1 untuk kita.
isi. Okay. Alright, sekarang ni kita kena tengok dulu apa yang sama. Kita kena bandingkan premis 2 dan juga kesimpulan tu. Apa yang sama? Jadi kita tengok dekat sini 37 kan. So apa yang sama tu terus kita cancel. Okay, sekarang ni apa yang tinggal? Apa yang tinggal adalah nombor perdana dan juga hanya mempunyai 2 faktor. 2 tu je tinggal. Salinlah balik. Okay, nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Soalan ni senang sikit. Yang tadi tu macam keliru. Saya pun ada conteng-conteng banyak kan. Okay. Sekarang ni kita tengok pula yang ni. Okay. Semua garis lurus yang mempunyai kecerunan sifar selari dengan paksi X. Lepas tu dia bagi pula dekat kesimpulan. Ditinggalkan premis 2 untuk kita. Kau apa dah? Okay, awal lagi. Okay. Semua garis lurus mempunyai kecerunan sifar selari dengan paksi X. Garis lurus AB selari dengan paksi X. Lepas tu ditinggalkan premis 2. Apa yang kita kena buat? Potong dulu apa yang sama. Apa yang sama dekat sini? Selari dengan paksi X. Selari dengan paksi X. Lepas tu dia bagi tahu pula garis lurus. Garis lurus ni dia gantikan dengan garis lurus AB. Ini garis lurus kita yang baru. Dia gantikan semua garis lurus dekat atas ni dengan AB. Ni garis lurus ni. Garis lurus. Okay. Lepas tu dekat premis 2 kita kena buat apa? Kita letaklah balik AB. Okay. AB tak pun kalau awak nak letak macam ni. Garis lurus AB. Lagi jelas lah kalau awak tulis macam ni. Garis lurus AB. Okay. Mempunyai kecerunan. Saya salin balik tu yang dekat atas tu. Yang kita tak potong tu. Mempunyai kecerunan sifar. Okay. Dapat 1 markah dekat sini. Soalan ni dia bukan 2 markah lah. Dia 1 markah je. Sebab kita kena isi satu benda je kan. Garis lurus AB mempunyai kecerunan yang tak payah. Yang tu kita kena tengok juga ayat yang kita buat tu make sure cantik lah. Okay. Kalau saya tambah yang garis lurus AB yang mempunyai kecerunan sifar. Kalau awak rasa ayat tu okey, teruskan. Okay. Kalau awak rasa garis lurus bukan sama ke, boleh juga kan saya cakap tadi boleh juga buang. Okay. AB mempunyai kecerunan yang sifar. Kalau awak buat macam ni pun boleh. AB awak potong yang tu sekejap. Awak potong yang tu. AB mempunyai kecerunan sifar. Sekejap dia tak keluar lah. Saya dah potong dah garis lurus tu. Okay. AB mempunyai kecerunan sifar. Betul juga. Dia jawapan untuk benda ni bukan satu benda je. Okay. Kita ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 dalam skema untuk jawab tu. So mana-mana yang logik, AB mempunyai kecerunan sifar. Garis lurus AB mempunyai kecerunan yang sifar. Sama je. Dapat juga markah 1. Okay. 891 ialah gandaan 9. Sekejap dia tak keluar. Okay. 891 ialah gandaan 9. Itu dekat premis 2. Dekat kesimpulan dia bagi tahu 891 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okay. Potong dulu yang mana yang sama. 891, 891. Itu je. Okay. Itu sahaja.
Okey, lepas tu apa yang kita boleh letak dekat premis 1? Okey, gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, ialah ni tak apa, kita boleh tinggalkan dia macam yang atas tu. Okey, gandaan 9 boleh dibahagi dengan 3. Okey, tu contoh. Okey. Alright, yang ni awak boleh tengok sendiri. Kita tengok lagi. Semua gandaan 9 ialah gandaan bagi 3. 81 ialah gandaan. Bentuk dia sama dengan yang tadi, tak nak. Okey, kita tengok yang ni. Jika hari ini hujan. Okey, sekarang tengah hujan. Okey, maka suhu bilik adalah kurang daripada 19. Okey, kesimpulannya hari ini tidak hujan. Macam mana tu? Dekat atas dia letak hari ini hujan. Dekat bawah dia letak hari ini tidak hujan. Dia pusing balik macam tu. So kita tak boleh salin macam tu saja. Kita tulis macam, okey. Kita tulis yang sebaliknya lah. Okey. Maksudnya yang sebaliknya tu kita tulis suhu bilik adalah lebih daripada 19. Kita tulislah suhu bilik adalah lebih daripada 19 darjah Celsius. Kat sini sepatutnya dia ada darjah Celsius. Kalau nak ambil marker pun boleh. Marker suhu bilik adalah lebih daripada, tak payah. Tak payah. Sebab ini bukannya type of implikasi yang kita tengok tadi. Ini premis 1, premis 2, okey. Tak pun awak tak boleh letak marker sebab dekat depan awak tak boleh letak marker dekat sini. Awak tak boleh letak marker kat depan sebab marker tu kan adalah antijadian. Maksudnya kita kena ada jika dekat depan. Okay, kalau awak nak tulis marker kat depan kat depan ayat awak ni, kita kena tulis jika. Kita kena ada tulis something dekat depan tu. Tapi kat sini kita tak payah tulis kan. Okay, kita nak suhu bilik tu je. Okay, kita tak boleh lah tulis jika hari ini tidak hujan maka suhu bilik, dia dah ganggu kesimpulan tu pula kan. So tak payah. Okay, awak tulis je suhu bilik adalah lebih daripada 19 darjah Celsius. Okay. Alright, kita tengok apa ni. Lebatnya hujan. Okay, special question. Okay, ini adalah apa? Soalan yang special lah daripada SPM. Okay, ini bukan implikasi, ini bukan hujah, ini bukan apa tu? Penyataan majmuk. Okay, ini dia suruh kita buat kesimpulan. Dia suruh buat kesimpulan. Nampak ni? Kesimpulan. Dia mention dekat situ, kita kena buat kesimpulan. Kesimpulan ni apa? Kita kena jawab lah soalan tu. Okay, contohlah dia bagi soalan C tu. Diberi bahawa sudut pedalaman sebuah poligon sekata, okay, 1/2 per n darab 180. Okay, buat satu kesimpulan tentang saiz sudut pedalaman sebuah heksagon sekata. Dekat sini awak kena tahulah. Okay, awak kena tahu heksagon tu berapa bentuk. Okay, heksagon 6 lah kan. Heksagon 6 bentuk. 5 pentagon, 6 heksagon, 7 heptagon. Okay, awak cari balik. Kalau awak tak ingat, awak kena cari balik lah nama-nama poligon yang sekata tu. Poligon yang popular. Okay, heksagon, pentagon, heptagon, oktagon. Okay. Alright. Sekarang ni kita dah tahu heksagon ada 6. Maka dekat sini kita kena gantikan 6 ni ke dalam ni. Okay. Sebab sisi N tu, okay, sisi bagi heksagon adalah 6.
Maka kita kena gantilah 1/2/6 darab 180 sama dengan, okey, tekan kalkulator. Ini awak memang kena cari jawapan. Awak kena cari jawapan. Okey, dia tak suruh awak buat kesimpulan ke apa ke. Dia memang suruh awak buat kesimpulan dengan bagi jawapan 120 darjah. Macam tu je. Itu contoh satu. Okey. Itu kesimpulan secara deduksi kita panggil. Okey. Deduksi tu maksudnya dia nak jawapan. Okey. Yang jenis kedua adalah buat satu kesimpulan umum secara aruhan. Okey. Ini dia nak umum secara aruhan. Ini dia pelik sikit. Tak apa, kita tengok. Okey. Kita tengok dekat sini, kita baca dulu pola dia. Kita baca dekat sini. Dekat sini tak payah tengok sebab ini semua adalah jawapan. Kita tak payah tengok yang tu. Dia memang akan berubah pun sebab jawapan. Okey, kita kena tengok dekat yang ni. Apa yang dia ubah. Okey. Kita tengok dekat sini. Yang depan ni sama kan? Kita tengok pola ni. Okey. Tiga-tiga ni sama. Apa yang berubah adalah dia punya kuasa dan juga belakang. Okey. Kuasa dan juga belakang. Kuasa dan juga belakang. Okey. Apa yang kita kena buat adalah yang sama tu, maksudnya 3/2 tu salin je balik. Kita tengok tiga-tiga ni sama kan? Sama, kita salin je balik. Okey, apa yang kita kena buat, yang berubah tu awak gantikan dengan N. Okey, yang berubah awak ganti juga dengan N. Okey, yang mana yang berubah? Kuasa dan juga belakang. Maksudnya kita gantikan dua-dualah dengan N. Sebab apa saya guna N? Sebab dalam tu memang N. Maksudnya memang kita guna N lah sebagai pemboleh ubah. Okay, boleh je ganti dengan P ke Q ke. Tapi dalam skema jawapan tu memang kita guna N. Memang famous guna N. So awak guna je N. Tak payah fikir huruf-huruf lain yang seangkatan dengannya. Tak payah. Okay. Okey, kita dah settle yang tu 3/2 kuasa N tambah N. Okey, kita dah dapat pola tu. Kita kena tambah sikit di mana N sama dengan, kita kena tulis di mana N sama dengan, kita ikut balik nombor-nombor ni. Kita ikut balik nombor-nombor tu, 1, 2, 3, dot, dot, dot. Dot, dot, dot. 3 dot. 3 dot je saya bagi. Jangan lebih. Jangan letak 4, jangan letak 5. Dot, dot, dot. Okay, maksudnya yang seterusnya. Okay. Okay, itu cara jawab soalan yang kalau dia nak kesimpulan. Okay. Ini soalan SPM lah ni. Sekejap. Okay. Ini soalan. Yes, kena letak dot, dot, dot tu. Kalau awak tak letak, dia nombor tu akan terhenti dekat situ saja. Sebab kita nak cari pola ni, dekat bawah-bawah ni ada lagi ni nombor-nombor yang kita nak senaraikan. Sekejap. Skrin saya macam dahaka lah dengan saya hari ni. Dia macam lambat sikit lah. Saya lagging hari ni. Sekejap. Nama internet problem ke ni? Kenapa dia tak zoom? Kalau saya tukar ni. Nama internet lag. Sekejap, saya unshare dulu. Okay. Share balik. Aduh, masalah lah. Okay. Yang tu.
lambatnya. Okey. Yang ni. Yang bawah-bawah ni pun ada lagi nombor yang kita nak senaraikan. So kalau ikut format dia memang 3 dot. Sebab itu mensimbolkan ada lagi benda yang kita nak letak dekat belakang. Maksudnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Banyak main game kot. Entah. Okay. Inilah contoh soalan SPM. Okay. Dah habis dah bab ni. Okay. Ada masa kita. Okay. Ada lagi dalam 15 minit. Saya nak masuk kepada. Ya Allah, dah hakanya skrin. Okay. Operasi set. Bab 4, tingkatan 4, modul 6. Okay. Kita nak tengok yang ni sikit. Okay. Dalam bab ni. Saya explain dululah. Apa yang awak kena tahu dalam bab set ni. Set. Okay. Adalah kita ada persilangan. Persilangan set. Persilangan set tu maksudnya dia bersilang lah. Okay. Kita gunakan simbol yang macam N ni. Intersection kita panggil. Dia guna simbol N. Okay. Lepas tu kita ada kesatuan. Kesatuan set. Kesatuan set ni kita gabungkan dia. Maksudnya kita bersatu lah. Okay. Semua dalam tu tak kira lah yang bersilang ke yang tak bersilang ke, semua kita masukkan dia sekali. Okay. Lepas tu kita ada set pelengkap. Set pelengkap maksudnya dia simbol dia yang macam atas tu. Macam koma dekat atas tu. Okay, set pelengkap ni adalah selain daripada set tu. Okay, contoh saya ada set A. Okay, pelengkap bagi set A adalah set A, koma. Ini adalah set pelengkap dia. Okay, tak apa. Nanti kita tengok soalan. Okay, lagi apa lagi lah. Okay, dalam topik ni juga kita ada gambar Raja Van. Gambar Raja Van tu dia bentuk dia petak macam ni. Okay. Okay, ni simbol dia. Okay. Lepas tu dalam tu kita ada amount of set. Okay. Inilah set dia yang saya cakap tu. Okay, ni boleh jadi set A, ni boleh jadi set B, ni boleh jadi set C. Semuanya dalam gambar Raja Van. Ataupun dalam English kita panggil Venn diagram. Yes, ini dia. Ini yang awak kena tahu dalam dalam topik ni. Okay. Kita tengok persilangan set. Okay. Inilah Venn diagram yang saya cakap tu. Ini contoh, ini set A, ini set B. Okay. Contohlah saya suruh cari set A yang bersilang dengan set B. Ini kan simbol persilangan set kan. Yang macam N ni. Okay, sekarang ni kita tengok set A. Okay, ni set A semua ni. Okay, dan ini adalah set B semua ni. Dan dia bertindih kan. Yang bertindih mesti ada yang bersilang. Maksudnya dekat sinilah. Dekat sinilah persilangan antara set A dan juga set B. Macam tu. Kalau soalan exam disuruh lorekkan, tak. Soalan SPM dia tak suruh lorekkan. Senang sangat. Nanti kita tengok contoh soalan SPM. Okay. Okay, saya masuk sikit lagi Okay. Maybe saya boleh habiskan 2 contoh macam tu. Okay, diberi set semesta. Okay. Okay. X dengan keadaan, okay, cara baca dia yang ni X double dot X ni, cara baca dia X dengan keadaan X ialah integer 1 sehingga 10. X double dot X tu maksudnya X dengan keadaan
X ialah integer 1 sampai 10. Okay, ini adalah set semesta. Set semesta tu maksudnya yang besar ni. Ni, yang besar ni, set semesta. Yang ni. Okay, ini adalah set semesta. Okay, yang besar tu. Yang dalam ni semuanya subset. Bukan. Ini adalah set. Set. Okay. Kalau ada elemen dalam tu, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua adalah subset. Okay, itu nama-nama dia. Okay. Sekarang ni dia bagi tahu, okay, dalam set semesta maksudnya semua tu lah. Okay. Nak senang awak salin je balik. Okay, set semesta. Yang ni macam susah nak baca kan. 1 sehingga 10. Okay, apa yang awak kena buat, salin balik lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Okay, 8, 9, 10. Ini dalam set besar. Okay, lepas tu dalam set yang besar ni ada set-set kecil yang macam ni. Set-set kecil yang macam ni tapi dia guna P, Q dan juga R. P, Q dan juga R. Okay. Nak senang, salin balik. P, okay. Dia cakap kat sini, P adalah nombor ganjil. Okay, sekarang ni apa yang kita kena buat, kita tengok balik set yang besar ni. Okay, dalam set yang besar ni, okay, dalam E tu, dalam set yang besar tu, ada tak nombor ganjil? Kalau ada, kita senaraikan. So, untuk set P, kita ada 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Lepas tu kita ada set Q. Q adalah nombor perdana. Awak ingat tak nombor perdana ni apa? Okay. Awak kena hafal nombor perdana tu. Sekejap. Okay, ni nombor perdana. Ini nombor, tak nampak lah. Saya besarkan sikit. Ini adalah nombor perdana. Okay. 2, 3, 5, 7, 11. Ni dalam range sampai. Ni dalam range sampai 100 lah. Okay. Ada banyak lagi nombor perdana. Lebih pada 100 pun ada. Okay. Tapi ni quite famous. So saya letak kat sini lah. Okay. So dalam set E ni. Sekejap saya zoom. Dalam set E ni ada tak nombor perdana? Okay, kalau ada, kita senaraikan. 2, 3, 5, 7. 11 tu tak payah tengok lah sebab dekat sini kan yang besar ni kita ada sampai 10 je. 11 tu tak payahlah tengok. Okay. Lepas tu ada lagi set R. Set R tu ialah gandaan 3. Gandaan 3 tu maksudnya 3 tambah 3 tambah 3 lah. Okay, maksudnya dekat sini kita ada 3 tambah lagi 3, tambah lagi 3, cukup. 3, 6, 9. Okay, kita dah senaraikan set tu. Apa yang kita kena buat? Okay, kita baca soalan. Okay, sikit lagi. Okay, P, okay, dekat sini cara baca dia, P persilangan Q. P dia bersilang dengan Q. Okay, sekarang ni kita tengok dua ni je lah. Okay, P dengan Q ni. Kita tengok P dengan Q ni. Okay. Kita tengok P dengan Q, kita salin apa elemen yang sama. Apa nombor yang sama. Okay, kita ada 3, kita ada 5, kita ada 7. Okay, sekarang ni apa yang cara jawab dia. Okay, awak tulislah nombor soalan. Okay, P persilangan Q sama dengan 3, okay, 5, 7. Tu cara jawab dia. Okay, sama juga dengan yang lain ni. P persilangan R, Q persilangan Q persilangan R. Okay, even ada pun dia dia bersilang dengan 3. Pening sikit. Pening sikit lah sebab saya baru je masuk topik ni. Okay, esok ada kelas lagi kan.
Esok hari apa? Okay. Esok saya akan masuk lagi. Ada banyak lagi. Okay. Persilangan ada, kesatuan ada. Okay. Hari ni memang pening sikit sebab kita baru je kan masuk. Okay. Esok saya akan terangkan dengan lagi lebih sikit lah. Okay. Saya nak ambil gambar. Sekejap. Okay. Lepas ni saya akan bagi recording ni. Lepas tu dengan slide yang saya dah conteng-conteng ni, mana yang kosong tu awak boleh try jawab. Okay. So itu je lah untuk hari ni. Kita jumpa esok. Okay. Esok kalau group yang lagi satu dengan Coach Rai ni, kalau nak masuk pun boleh. Okay. Okay, itu je untuk hari ni. Saya stop recording.